Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh lah tekan subscribe button. Dan kepada yang dah subscribe, thank you so much. Video kita hari ni pendek je sebab just nak cerita proses, macam mana proses untuk travel masa COVID sekarang ni. Tak sure kalau pergi dekat tempat lain macam mana. Cuma kalau dari KL balik ke Sarawak, dia punya proses agak berbeza daripada tempat lain sebab dia banyak requirement yang diperlukan. First, sebelum nak fly, kita mesti apply untuk e-health punya approval. Before flight dia bukan perlukan e-health punya benda tu. Before flight kita perlu approval untuk entry Sarawak. So lepas first step, korang kena beli tiket dulu. Lepas dah dapat tiket, korang print itinerary apa semua. Lepas tu submit korang punya itinerary tu. Lepas tu IC ataupun any surat sokongan. Macam Nisa itu submit kad pelajar lah. Dia cakap untuk balik. So sehari sebelum kita punya flight tu, dia akan approvekan kita punya borang tu. And borang tu dia bukan borang tau actually. Dia macam satu, itulah nanti akan tunjuk macam mana. Korang boleh tengok kat screen. Untuk entry Sarawak. Sebab nanti diorang akan minta benda tu untuk korang check in apa semua lah. So kalau korang tak ada tu, korang tak boleh fly. Itu yang sebelum flight. Macam kita orang hari tu, sepatutnya masa tu masih perlukan polis punya surat. So kita macam confused sikit masa tu. And pergi dekat satu balai ni, minta dia punya chop apa semua untuk bagi kebenaran lah. Lepas tu dia kata tak diperlukan. So kita orang balik. Lepas balik tu tanya lagi dekat satu ni lah, persatuan. And tanya dekat dia macam mana. Lepas tu dia cakap kena dapat pelepasan polis tu. So kita pergi lagi dekat satu balai. Dekat satu balai tu pun cakap tak perlu. Tapi kita tunjuk semua WhatsApp apa semua. Then polis tu just bagi je lah pelepasan. Sebab dia cakap just in case kalau apa-apa yang terjadi nanti. Oh yeah, and by the way, sekarang ni still quarantine kat hotel. So dia yang ada tag putih ni. Okay, tapi kejap lagi kita cerita. And hari tu punya flight agak macam menyerabutkan juga. Sebab last minute kita first book AirAsia tau. Lepas tu dah last minute semua, AirAsia dia text, dia cakap flight cancel. So bila flight cancel, and kita orang memang perlu urgent balik. Sebab Nisa ada satu test yang kena buat dekat sini bulan 1 nanti. So nak tak nak memang kena balik. Sebab kalau test tu tak ada, dan cancel pun tak apalah. Sebab memang kena balik. So kita orang malam tu rushing beli tiket yang baru. So okay lah, semua approval apa semua dapat. Lepas tu tu yang kita kena buat sebelum hari untuk kita punya flight. Hari untuk kita punya flight
first sampai dekat airport, kita kena buat e-health declaration. And benda tu dia valid untuk 12 jam je. So benda tu korang tak payah print pun tak apa, just tunjuk dekat phone and diorang akan scan. Lepas tu, lepas dah tunjuk semua benda-benda tu, just fly macam biasa lah. Fly macam biasa. Cuma yang proses yang agak panjang is bila dah sampai dekat sini. Bila dah sampai dekat sini, proses dia agak lama sebab kita orang itu sampai pukul 3 tau. Pukul 3. Lepas tu sampai masuk bilik hotel pukul malam lah, dekat pukul 10 macam tu baru masuk bilik hotel sebab dia punya proses agak panjang. So sesampainya korang dekat airport, korang kena beratur dekat ada tepi departure punya tempat lah. Tu kena beratur untuk dorang scankan korang punya e-health tu. Lepas tu dia akan pakaikan korang ni, benda ni, gelang putih ni. Lepas dah settle, diorang akan tunggu sampai semua dah settle, dapat gelang, dah settle e-health semua tu. Korang kena masuk dekat dalam dia punya tempat tu. Korang kena beratur balik. Beratur tu untuk isi borang kuarantin. Yang macam kalau ada pelepasan ke ataupun ada kerja daripada company ke apa, korang beratur kat situ untuk kuarantin punya borang. Lepas dah beratur kat situ, korang kena beratur lagi dekat satu kaunter depan tu. Kaunter depan tu korang kena bawa borang yang korang dapat daripada kaunter sebelum ni. And korang kena isi, adalah benda-benda macam isi alamat apa semua. Lepas dah isi semua tu, nanti dia akan bagi satu plastik macam dalam gambar ni. Plastik ni, korang kena bawa plastik ni untuk korang kena beratur dekat tempat nak masuk dekat swab test punya tempat tu. Korang beratur kat situ and bawa plastik tu sekali sebab plastik tu nanti diorang akan letak korang punya sampel swab lah. Bila dah beratur dekat swab tu, korang buatlah swab test yang first. Pengalaman swab test kita akan ceritakan di hujung video ni. Lepas dah swab test, korang keluar dekat pintu tu, nanti ada orang immigration yang akan tunggu. Dia tunggu kat situ and dia akan scan korang punya e-health punya barcode tu. Lepas dah scan tu, korang pergi dekat immigration punya counter macam biasa, just tunjuk IC apa semua. Dan okay, dah settle dah korang punya nak masuk. Bila dah settle tu, korang pergi dekat bawah, ambil bag. Lepas tu keluar, korang beratur lagi. Korang beratur tu untuk tunggu bas. Tunggu bas yang ambil kita orang pergi dekat hotel. Sebab Sarawak punya rules, dia tak boleh terus balik tau. Dia kena quarantine 14 hari. Quarantine 14 hari and kena buat 2 swab test. And swab test yang first dah buat dah sesampainya upon arrival dekat airport tu. So second swab test kita tak sure lagi bila, tapi next week lah akan buat swab test yang second. Lepas dah sampai tu, lepas dah beratur untuk tunggu bas tu, kita orang satu bas tu cuma ada dalam 11 orang macam tu je. Sebab dia tak boleh ramai kan. Dah masa dekat dalam bas tu, kita orang pun tak sure which hotel yang kita orang akan dapat.
So just ikut je. And okay lah, kita orang dapat hotel yang okay. And dah sampai dekat hotel, kita orang letak beg kat tepi apa semua. And kita orang masuk dekat satu macam dewan exam. Masuk dekat macam dewan exam tu untuk diorang macam isi lagi borang KKM. Isi borang KKM. Lepas tu diorang akan panggil satu-satu macam tanya ada penyakit ke, kena makan ubat ke apa. Selepas dah settle benda tu, korang kena queue balik dekat luar untuk proses nak ambil kunci hotel. Okay. Untuk proses nak ambil kunci tu tak lama sangat. Korang just kena isi dekat form tu. Macam form tu cakap korang tak boleh makan, contohnya macam tak boleh makan seafood ke apa, sebab nanti dia akan asingkan makanan tau. So lepas tu korang ambil kunci and just contohlah kalau korang datang satu family ke, korang nak request bilik yang sama ke, korang boleh bagi tahu dekat kaunter tu. And lepas dah register, dia bagi kunci semua, lepas tu dia bagi makanan malam tu. And naiklah kat bilik macam biasa. Tu je kot proses ni. Proses dia agak tak ada panjang, just panjang banyak. Dia banyak proses dia. And tu je lah proses dia. Oh ya, yeah, and kita orang memang tak boleh keluar langsung. Even nak keluar dekat floor ni, jalan-jalan pun semua tak boleh. Pergi bawah ke, pergi gym ke apa, memang semua tak boleh. Just stay kat bilik. Tu pun stay kat bilik pun diorang tak tukar kita orang punya bedsheet ke apa. Kalau macam contoh macam towel, diorang boleh tukarkan, tapi just letak towel tu dalam plastik putih. Lepas tu letak dekat depan bilik and diorang akan ambil. Lepas tu diorang akan ambil and diorang akan letak balik towel yang baru lah dekat depan. So apa lagi so settle lah kot pasal quarantine. Oh ya, yeah, and pengalaman swab, mula-mula memang takut, tapi kita dapat orang yang buat swab tu, dia okay and dia tak mengganas lah. Dia buat slow-slow, so tak rasa sakit langsung. And tu je lah. So kepada sesiapa korang kat luar yang korang ada simptom ke, korang ada close contact ke apa, just pergi buat swab, sebab dia memang tak rasa sakit langsung. Tapi benda tu depend lah dengan orang buat, sebab ada yang cakap dia kena sakit, dia kena tak sakit. Tapi saya tu alhamdulillah tak sakit langsung. Tak adalah sampai macam menangis-nangis ke apa, tak ada. Just biasa je lah. Mungkin orang tu okay kot. So sebelum kita habiskan video ni, jom kita pergi kat luar sekejap untuk tengok tempat yang diorang letak makanan and also tempat buang sampah. Mesti gelap sikit. Kita orang tak boleh keluar langsung tau. And kejap. So makanan dia akan letak dekat sini. Memang letak atas kursi ni. Lepas tu sampah dia buang kat sini. So ada kursi-kursi. Itu je. Kita orang just keluar and ambil makanan. Oh ya guys, itu je untuk video kita kali ni. Kalau korang suka video ni and korang rasa macam video ni membantu korang untuk tahu sedikit sebanyak tentang proses quarantine ke apa, korang boleh tekan like and korang share dekat kawan-kawan korang yang mungkin memerlukan video ni. Lepas tu, oh ya, kalau korang nak tengok
the real process, korang boleh tengok vlog balik tu yang akan di-upload selepas video ni kot. Itu je. So thank you so much for watching. Jangan lupa like and subscribe, okay? Bye.